Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 208 pada perenggan terakhir. Qala الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. Kami beriman dengan malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh-ruh semesta alam. Dalam perbincangan berkaitan dengan malakul maut, Syekh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah membawakan beberapa masalah-masalah utama dalam bab ini. Setelah membincangkan tentang malaikat dan hakikat kematian dan jenis-jenis maut as-sughra dan mautul kabir wa mautul saghir ataupun al-wafatul sughra wal wafatul kubra, hari ini Syekh bawakan satu permasalahan yang agak rumit dibicarakan kerana banyak masalah itu. Kita baca kemudian kita cuba permudahkan insya-Allah. Kata beliau rahimahullah, semoga Allah mengampunkan beliau, para ulama telah berselisih faham tentang hakikat nafsun atau kalimah jiwa, bermaksud jiwa. Kalau kita terjemahkan sebagai nafsu, orang Melayu faham nafsu tu nafsu lah, tapi lebih baik diletakkan kalimah an-nafsu. Mana kalau dicetak semula kita cadangkan supaya mana ulama berselisih faham tentang hakikat jiwa dalam kurungan an-nafsu. Mahia, apakah yang dimaksudkan dengan nafs? Adakah ia sebahagian daripada badan atau salah satu dari aratnya? Atau ia merupakan jisim yang mempunyai tempat, atau merupakan jauhar semata-mata? Adakah ia ruh atau lain dari ruh? Adakah merupakan jauhar atau ia merupakan jauhar semata-mata, atau ia ruh atau lain dari itu? Adakah nafsu ammarah lawamah dan mutmainnah itu satu yang sama, atau ia merupakan tiga nafsu yang berbeza antara satu sama lain? Adakah ruh mati atau hanya jasmani sahaja yang mati? Masalah ini kalau dibincangkan perlu kepada satu kitab. Akan tetapi penulis menjelaskannya di sini secara ringkas insya-Allah. Ini mukadimah yang Syekh berikan. Kita baca bahasa Arabnya supaya
kita dapat tangkap istilah-istilah yang ingin dibincangkan dalam bab ini. Terjemahan tak ada masalah. Baik, cuma kita nak tahu istilah-istilah bahasa Arab dalam perbincangan ulama. Kata Syekh rahimahullah, wa qad ikhtalifa fi haqiqati nafsi ma hiya. Wa qad ikhtalifa fi haqiqati nafsi ma hiya. Hakikat nafs berlaku dan mereka telah berselisih faham tentang apakah hakikat nafs atau takrifannya, akan dibincangkan kemudian. Wa hal hiya juz'un min ajza'il badan? Adakah jiwa merupakan salah satu daripada juzuk badan? Ini jisim lah. Ruh ni kat mana? Ruh ni apa? Ataupun an-nafs, kalimah an-nafs yang digunakan merujuk kepada kalimah, merujuk pada ruh yang ada pada badan. Apa dia? Adakah ia sebahagian daripada anggota badan? Kalau dia anggota badan, kat mana? Ada khilaf. Ada kata potong kepala. Itulah bahagian badan yang menentukan ada roh tak ada roh. Ada kata cabut hati dan sebagainya, macam-macam perbincangan. Jadi mereka kata, ya, roh dapat diketahui tempatnya. Potong tangan belum tentu. Betul? Potong rambut confirm tak lah. Tapi kalau potong kepala, boleh kita kata dengan izin Allah, orang tu kepala putus pun dia akan hidup. Jadi kita dah kata tu, potong kepala, putus kepala, pasti mati. Jadi ada yang kata kat situlah rohnya. Kata situlah nafs yang menetapkan hidup ataupun mati. Ada perbincangan, akan dibincangkan belakang. Adakah ia salah satu juzuk bagi juzuk badan? Au aradun min a'radih? Kalau yang tadi kata juzuk badan tu jisim, no? Jisim ataupun jauhar. Jauhar murakkab. Jauhar murakkab ni jadi jisim. Atom bila berkumpul dia jadi objek. Dia jadi objek. Jisim objek. Au aradun min aradih, ataupun salah satu daripada arad, iaitu sifat. Sesuatu yang ada pada jisim. Contoh, handset, jisim. Kotak atau empat segi adalah sifatnya. Empat segi itu dia tak boleh wujud sendiri. Empat segi tu boleh dibayangkan, tapi apa yang empat seginya? Lukisan ke? Kitab ke? Dia sifat-sifat dia, sifat-sifat yang berdiri atau wujud pada jisim. Jadi nafs ni apa dia? Objek ataupun sifat. Sifat badan. Au jismun masakina lahu muwadda'un fi, atau dia jisim yang ditempatkan di satu tempat tertentu dalam badan. Dia objek lain, di satu jisim yang tersendiri, bukan bahagian badan, tapi ruh tu diletakkan di salah satu tempat dalam badan. Ini semua perbincangan hari ini. Ramai ulama bila syarah buat ni tidak menambah dan mengurangkan iman. Tapi kita sekadar bincang, nak faham perbincangan yang pernah dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sebab tu urusan roh ni urusan mudah aja, urusan Allah. Sejak zaman dulu sampai sekarang tak ada jawapan. Jawapan dia kulli ruh min amri rabbi. Itulah jawapan dia. Tapi kita bincang, bila disebutkan kitab, kita kena faham ibarah kitab, kita kena tengok apakah yang berlegar dalam pemikiran orang zaman dahulu. Itu penting, kerana dia akan memudahkan kita untuk faham kalam mereka di tempat lain. Sebab setiap orang bercakap berdasarkan kepada background ilmu yang ada pada mereka pada ketika itu. Kita zaman sekarang, contoh zaman sekarang, kita kalau orang cerita pasal streka, kita bayangkan apa? Streka elektrik, betul? Orang zaman dulu tak dia. Dia kira kalau streka tak boleh hidup, kalau tak boleh nak streka baju kalau tak ada arang, betul? Dan bayangan tu lain. Bayangan
pada satu perkara itu berbeza. Jadi bila kita baca kitab Qudama, kita kena hidup di zaman mereka. Okey. Jadi mereka khilaf, adakah dia satu jisim yang ditempatkan dalam badan, jismun muwadda'un fi, jismun masakin lahu muwadda'un fi, ataupun kaul yang keempat, jauharun mujarrad. Jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad ni apa? Kalau jauhar kita boleh tunjuk, tu namanya objek, jisim. Ni jauhar tak? Jauhar lah. Jauhar murakkab, dia jadi jisim. Jadi kita lampu. Tapi kalau sesuatu yang wujud tapi tak boleh tunjuk, roh kat mana? Roh ada tak? Ada kat mana? Bila tanya kat mana tu kita dah nak jawab. Pening juga. Kita kata kan. Apa lagi yang macam tu? Banyak. Sesuatu yang wujud tapi tak boleh tahu kat mana, tak boleh tunjuk, tak boleh diketahui tempatnya, dia panggil jauharun mujarrad. Jawablah tuan-tuan. Semuanya falsafah, perbincangan falsafah. Kalau jauhar qabil lil isyarah, kalau kita belajar dalam ilmu kalam ataupun dalam ilmu mantik, suatu jauhar yang boleh ditunjuk dinamakan sebagai jisim. Barakallahu fiik. Kalau benda yang wujud tersendiri mempunyai jauhar sendiri, jisim yang boleh kita kata jisim, khilaf sesama mereka namakan jauhar atau jisim, boleh tak nama jisim mesti murakkab yang boleh tunjuk. Tapi kalau dia jisim yang tersendiri, cuma kita tak boleh nak tunjuk, tak boleh tahu kat mana dia. Gembira kat mana? Ada kata hati, ada kata kat muka. Lepas tu, kalau kat hati kat mana? Tunjukkan betul-betul kat mana gembira. Dia susah. Kalau macam nama jauharun mujarrad. Ini istilah ilmu kalam. Okey. Jangan lepas ni semua buka kitab ilmu kalam. Seronok pula belajar. Kat bab macam ni seronok lah, yang tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah. Ni pun kita nampak ke laut juga nanti, walaupun berkaitan perkara ghaib. Artinya tak dapat takrif manusia ni, dan kita tak dapat nak kaji mahiyah semua perkara. Kita tak tahu hakikat semua perkara. Okey, kata Syekh. Okey, itu selesai satu perbincangan. Akan didetailkan oleh Syekh. Kemudian perbincangan selepasnya, wa hal hiya ruh atau ghairuha? Jiwa ni adalah ruh ke lain? Ini merujuk pada ayat Quran. An-nafs dengan ar-ruh sama atau tidak? Sama ke tak? Jiwa dengan ruh? Khilaf. Kalau mereka khilaf, kita lagi khilaf. Kita bukan khilaf, kita tak tahu. Kita tak tahu langsung. Mereka khilaf. Nafs, jiwa. Ar-ruh, ruh, jiwa. Sama atau tidak? Ada 3 kaul. Saya bagi ringkas lah. Satu kata nafs lain, ruh lain. Yang kedua kata nafs itulah ruh, ruh itulah nafs. Yang ketiga kata nafs itu adalah ruh ketika berada dalam badan, ketika orang masih hidup. Tapi ketika dah keluar, dia jadi ruh. Bila dia bersendirian, terpisah dari badan, dipanggil ruh. Tapi kalau dia duduk dalam badan, dipanggil nafs. Sebab tu Allah SWT ketika memanggil jiwa orang yang ketika hampir kematian, atau malaikat berkata kepada jiwa ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Rabbmu. Artinya waktu tu, waktu seruan ni datang, seruan daripada malaikat, dengan perintah Allah SWT, panggil jiwa yang tenang dengan hukum Allah SWT ni, atau orang-orang yang punya nafsul mutmainnah, waktu tu dia masih hidup. Waktu dia masih hidup, dia dapat khabar gembira ketika sakarat, ketika waktu meninggal, dia dapat tahu bahawa dia telah diberikan khabar gembira tentang kejayaan dia untuk mendidik jiwanya sebagai nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, maksudnya baru perintah, kembalilah. Memang sakit ketika maut, namun kesakitan yang disertai dengan kegembiraan berbeza dengan
sakit yang disertai dengan ketakutan. Orang yang sakit dalam keadaan gembira ni dia boleh mana sakit dia boleh tahan, dia tahu di depannya adalah satu kebahagiaan, banding dengan dia tengah sakit dan dia tahu di depan lebih dahsyat. Sebab tu nafs dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, masa tu orang tu masih hidup. Lepas tu disuruh kembali kepada Rabbmu, artinya waktu tu roh nak kembali kepada Rabb. Mana kata kalimah ar-ruh, inna ruh, saya lupa lafaz ada di belakang ni, tapi kita ya lebih kurang bunyi inna ruh tabi'ahul basar. Roh ni bila dicabut, mata dia ikut serta nak tengok ke arah roh keluar. Bila roh keluar tu, mata manusia dia naik tengok. Mana dia ikut. Artinya bila dia terpisah daripada badan, namanya roh. Ada tiga kaul. Kaul yang ketiga paling banyak diperkatakan oleh ulama. Okey, itu berkaitan dengan bab yang kedua. Bab ketiga, antara nafsul ammarah, nafsul lawwamah dan nafsul mutmainnah, adakah tiga ni satu nafsu ke ataupun memang ada tiga nafsu? Nafsul lawwamah lain, ammarah lain dan mutmainnah lain, ataupun sebenarnya nafsu je satu je, cuma keadaan dia tiga. Keadaan dia ikut hawa nafsu ammarah. Ketika dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, redha dengan kehendak Allah, sama dalam bab amar ataupun qadar. Bab amar, bab syarak. Itu buat apa yang Allah suruh, suka dengan perintah Allah, buat dengan apa Allah suruh. Tinggalkan mana dia benci apa yang Allah suruh dibenci, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh tinggalkan. Dia percaya dengan apa Allah beritahu. Ini berkaitan dengan bab al-amar wal khabar, dan ataupun berkaitan dengan al-qadar. Al-qadar artinya ketika Allah tetapkan dia dengan satu qadar, dia terima. Itu nama nafsul mutmainnah. Dia ikut kehendak Allah. Nafsu dia berjaya dididik untuk sukakan perintah Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikut hawa nafsu dia memerintah, nafsul ammarah. Kalau ikut perintah Allah dan tenang dengan perintah Allah dan tenang dengan qada-qadar Allah, namanya nafsul mutmainnah. Kalau yang ikut nafsu kemudian takutkan Allah, buat juga, lepas tu takut, istighfar, menyesal, ngaji kenapa aku buat ni, kan? Dah maki orang baru fikir balik. Kan? Dah maki semua, lepas tu fikir, ya Allah, kenapa maki kat pakcik tu, tak asal-asal. Pakcik tu bukan dengar pun, kan? Pakcik tu tak sakit, dia yang dapat dosa. Contoh, maki dalam kereta, kadang-kadang buat dosa, kemudian dia rasa bersalah, istighfar. Ini nafsul lawwamah. Nafsul ammarah, dia suka hati buat, tak ada rasa penyesalan. Dia diperintah sepenuhnya oleh nafsu. Okey, tiga nafsu ni satu ke sebenarnya tiga? Khilaf. Rajihnya satu. Ana bagi rajih, siap-siap lah. Pandangan ana lah. Selepas tengok hujah-hujah akan kita bincangkan juga. Wallahu alam, rajihnya satu. Keadaan ammarah, lawamah dan juga mutmainnah itu adalah keadaan pada jiwa yang satu. Sama seperti iman, Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Adakah ahlinya lain-lain ke atau jiwanya satu saja? Orang yang ahlinya sama? Orang yang sama. Bukan orang yang berbeza. Itu keadaan pada seseorang. Orang yang sama boleh jadi dia mencapai level ihsan, kadang-kadang dia cuba capai level iman, kadang-kadang dia level Islam, kadang-kadang buat perangai kafir. Kadang-kadang dia bukan Islam, bukan iman, ihsan. Buat perangai orang kafir, buat perangai orang munafik. Sebab tu dia panggil bukan munafik kecil. Nifak kecil. Bila dia berdusta, dia tak ada kata Islam, iman, ihsan. Mana Islam, iman, ihsan? Itu dia bersifat dengan sifat munafik.
Bila ada orang Islam yang membunuh saudara Muslimnya, dia bersifat orang kafir. Yang bunuh orang kafir orang Islam. Mana itu berperangai, dia bukan, tak ada kaitan Islam, iman dan ihsan. Tapi orangnya orangnya ramai ke satu? Satulah. Setiap orang tu memiliki level tersebut. Masa solat kadang-kadang lompat ke level ihsan, menangis. Kadang-kadang lompat ke level iman, dia tak dihayati tapi dia cuba nak fahamkan makna. Kadang-kadang sampai pada level Islam. Kadang-kadang tak sembahyang. Kadang-kadang tak sembahyang, alhamdulillah. Yang tu bukan perangai orang Islam, tu perangai orang kafir. Sebab tu bila cerita tentang yang membezakan antara seorang mukmin dengan kafir itu adalah as-salah. Mana kekufuran yang dimaksudkan tahap itu bawa pada kufur akbar atau asghar, khilaf antara ulama salafus salih. Baik. Jadi persoalan kita yang ketiga, adakah tiga nafsu disebut satu ataupun tiga? Kita kata sebenarnya satu. Nafsu satu. Syekh kata khilaf. Syekh tak bincangkan lagi. Ini Syekh bagi mukadimah saja. Masalah yang keempat, hal tamutur ruh awil mautu lil badani wahdah? Adakah roh pun mati atau yang mati hanya badan saja? Jadi apa arti mati? Binasa. Yang musnah binasa badan dan roh, ataupun badan saja yang binasa. Kalau badan dan roh artinya semua mati. Betul Allah hidupkan roh balik. Atau roh hidupkan roh dan badan di alam lain, di alam barzah. Atau yang mati badan sahaja, roh berpindah. Roh tidak mati, roh hanya dicabut. Yang biasa kita dengar, hanya dicabut daripada badan, badan tu mati, roh tak pernah mati. Ada yang kata yang mati duduk artinya roh dan badan mati. Kemudian dibangkitkan di alam lain, di alam barzakh. Okey. Rajahnya mana? Badan saja mati. Roh ni sebahagian daripada 8 perkara yang disebut sebagai kekal aradi. Sebahagian ulama kata 10, sebahagian kata 8, rajahnya 8 kekal, perkara yang kekal aradi atau baqa'un aradi. Aradi artinya dia benda yang dia kekal, kekal, Allah kekalkan dia. Allah kekalkan dia dalam keadaan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah tidak binasakan. Apa yang 8 tersebut? Arash, kursi, qalam, lauhul mahfuz, syurga, neraka, ruh yang dibacakan, ruh, ajbuz zamb, yang ajbuz zamb iaitu satu tulang kecil yang menjadi chips terhadap penciptaan manusia, yang akan tertanam dalam yang tak dibinasakan, yang akan tertanam dalam tanah. Dan bila ajbuz zamb ini mengenai air hujan hari akhirat, dia akan menumbuhkan badan balik. Ajbuz zamb ini adalah 8 perkara yang dinasabkan kepada yang kekal aradi. Kalau kata ruh ni mati, dia kata tak termasuklah. Tapi Allah alam, rajahnya dia termasuk perkara yang tidak mati. Wa hadhihi al-mas'alatu tahtamilu mujallada. Masalah ini boleh ditulis buku 1 mujallad. Syekh kata walakin ushiru ila al-kalami 'alayha mukhtasara insyaallah taala, tetapi aku hanya mengisyaratkan kalam kepada secara ringkas insya-Allah. Okey. Ini mukadimah kepada perbincangan. Faqila, ini perbincangan, masuk dalam perbincangan. Faqila, ada yang mengatakan ar-ruhu qadimatun. Ada yang kata ruh ni qadim. Siapa yang kata macam ni? Asalnya orang kafir lah. Asal yang cakapnya orang kafir.
Ruh ni qadim. Semua agama India berasal dari India, Hindu ke, Buddha ke, yang berkonsepkan nirvana atau nibbana, kata ruh ni qadim. Yang terjadi kalau mati, hidup semula. Mati, hidup semula. Mati, hidup semula. Hidup kita ni berasal dari hidup yang lama. Hidup yang sebelumnya. Dipanggil tasalsul qadam, tasalsul fil madhi. Jadi ruh ni bukan baru tercipta. Sekarang ni tak tahu kehidupan keberapa. Kalau bagi mereka lah, mana hidup ni bukan kehidupan pertama, dan akan ada kehidupan selepasnya. Jadi dia tak ada yang kekal, tak ada sesuatu yang kekal. Hatta kalau roh itu katanya kalau dihidupkan dalam syurga sekalipun umurnya panjang, ada sakti, ada kekuatan yang lebih, tapi confirm lama-lama mati juga. Syurga ada banyak peringkat, tiap-tiap peringkat tu umur dia makin panjang. Tapi dewa pun boleh mati, tercampak dalam dunia manusia balik kalau buat dosa, buat zina di syurga, kan? Betul tak? Ni cerita-cerita dalam agama Hindu dan Buddha. Dan mereka kata roh ni qadim. Roh ni qadim. Baik, kita baca apa yang ada dalam terjemahan supaya kita dapat ikuti sama. Ada pendapat mengatakan roh bersifat qadim, sedangkan para rasul telah sepakat mengatakan bahawa ia adalah benda baru yang dijadikan, dijaga, ditadbir. Ini sudah diketahui secara daruri dari ajaran agama mereka, iaitu agama rasul-rasul. Iaitu alam ini adalah baharu dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan tabi'in juga berpegang dengan pendirian ini, sehingga lahir orang-orang yang kurang kefahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah lalu mendakwa roh itu adalah qadim. Orang itu berhujah mengatakan bahawa ia wujud dengan perintah Allah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk, serta Allah Subhanahu wa taala menyandarkan roh kepada dirinya dengan firman-Nya, Qulir ruhu min amri rabbi. Okey. Ini masalah orang Islam. Ni kaul orang kafir, tak ada masalah lah. Tak pernah berlaku syak. Tapi tiap-tiap zaman ada yang orang Islam yang pergi baca buku orang kafir, lepas tu dia cuba nak kaitkan dengan Islam. Berlaku dalam ilmu kalam, berlaku dalam ilmu tasawuf, berlaku dalam ilmu falsafah, berlaku dalam ilmu sains. Sekarang ni teori evolusi Darwin cuba diislamisasikan. Belajar ilmu apa yang dekat luar, cuba diislamisasikan. Kita bukan menolak ilmu, tetapi ada bab yang kita tutup pintu habis. Bab perkara hari akhirat, bab berkaitan dengan perkara ghaib, bab berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bab ni bab yang tidak ada kemungkinan akal kita capai, maka kita tutup habis. Sebab tu kita tolak ilmu kalam dalam bab sifat. Ramai orang sekarang cerita, kalau ilmu debat dengan kalau lawan dengan etis, kita pun lawan. Kami tak menentang kalam yang maksud demikian, tapi penggunaan ilmu kalam dan kaedah yang dibicarakan itu kaedah yang bertentangan dengan syarak, bila dilihat ianya bertentangan dengan ayat Quranul Karim. Tapi kalau sekadar untuk berhujah dan berlawan dengan golongan etis dan kafir, bukan saja ahli kalam, ahli hadis lebih awal berdepan dengan golongan etis. Jadi itu bukanlah ilmu kalam yang dikhilafkan. Ramai orang bila cerita buat khilaf ilmu kalam, dia pergi bawa cerita, ilmu kalam lawan dengan orang kafir, lawan dengan etis. Ilmu itu bukan ilmu yang diperselisihkan kalau sekadar ingin berdebat dengan orang kafir. Tapi cara berhujah itu gunakan Al-Quran dan Sunnah atau gunakan logik akal yang terpisah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perbincangannya. Okey. Jadi ilmu ada tiap zaman ada je. Orang pergi belajar, dia terpegun dengan satu ilmu atau pergi ke sebuah masyarakat, pergi kat Jepun, dia nak bawakan, cuba nak kaitkan dengan budaya Jepun dengan Islam, kepercayaan Jepun dengan Islam, sampai Bon Odore.
Odori. Perayaan hantu. Bon Kemauj. Perayaan hantu lah. Hantu nak raya juga. bukan dia je nak raya ikut perayaan orang kafir. Hantu orang kafir pun nak rayakan sekali. Jadi macam-macam ada. Ada orang pergi ke Eropah, dia terpegun dengan falsafah dan cuba kait dengan Islam, dan benda ni akan wujud. Puncanya daripada apa? Punca daripada kekurangan ilmu agama. Betul kata Syekh, agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul jelas, clear. Bahawa roh ni sebagaimana alam itu adalah muhdath. Maknanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk, tak ada khilaf. Sehingga datanglah orang-orang yang tak ada ilmu tentang Quran dan Sunnah. Dia pergi belajar dengan, dia terpegun dengan mungkin ilmu perubatan daripada negara China atau India sebagainya. Bila pergi ke sana, sebenarnya yang menyembuhkan tu apa dia? Ubat tu. Tafsiran cerita-cerita tu sebenarnya adalah dia kaitkan dengan kepercayaan dia. Teknologi ilmu bio dengan ilmu kita jadi maju. Majunya seseorang dalam ilmu bio ni dan ilmu fizik bukan sebab teori Darwin, bukan sebab teori evolusi, tapi kajian terhadap biologi manusia itu yang memajukan masyarakat. Tafsiran terhadap asal-usul kejadian, tafsiran ini bukan memajukan manusia. Sebenarnya tidak. Yang menjadikan kita maju bila kita kaji sifat manusia itu sendiri. Bukan kita menafsirkan asal-usul kejadiannya bagaimana. Itu tidak menjadikan kita maju atau tidak. Tapi ramai orang dia berkaji bab ni, bukunya satu, dia tak boleh nak bezakan yang mana dia kena belajar, yang mana kena tolak. Maka dia serap masuk. Antaranya yang pergi belajar tentang falsafah Timur ataupun agama-agama Timur yang cerita tentang roh ni qadim, dia pun cuba, dia dah yakin dah kat sana. Dia cuba cari dalil kat Al-Quran. Kalau korek, tuan-tuan, tuan-tuan suruh saya cari dalil apa pun saya boleh jumpa. Dalil hantu pun boleh bagi dalil. Tafsirkanlah tentang jin syaitan, tentang hantu, jadi hantu. Kan? Nak dalil Pontianak ada tak? Ada. Wanita yang digantung di neraka. Tuan-tuan nak tafsirkan, kalau main begitu caranya, memang akan jumpalah dalil. Akan dipaksakan dalil, diberikan makna dengannya. Dan ini berlaku terhadap ilmu kalam, terhadap segala teori-teori golongan batiniah dan sebagainya. Dipaksakan dalil untuk ikut gaya dia. Sebab tu kita dalam mengikut Al-Quran Sunnah, kita letakkan Quran Sunnah kat depan. Dalam beramal, kita letakkan Quran dan Sunnah kat depan. Kita tengok satu amalan tu, kalau kata betul-betul sabit, diajarkan, baru kita amalkan. Kalau betul-betul sabit, baru kita beriman dan percaya. Dan semua bab kita belajar sains sama juga kita belajar ilmu kalam. Bagi siapa yang ada kemampuan dan sebagainya, belajar, tengok perkara, tapi kita takkan terima letak kat sini. Kita akan letak dalam kepercayaan kita, selagi kita tak pastikan yang mana betul, yang mana salah, yang mana diterima ataupun tidak. Okay. Jadi, kita belajar, kita dalam beramal contoh. Kita tengok ada dalil, baru kita beramal. Macam mana nak faham dalil? Paling senang, ada kat mazhab, muktabar, amalkan je lah, taklid. Paling kurang, dalil kita ialah taklid pada ulama' yang muktabar. Inilah dalil orang awam. Dalil orang awam paling mudah. Nak buka Quran dan Sunnah hadis tak faham, dia taklid pada ulama' muktabar. Muktabar artinya bukan ikut-ikut. Yang muktabar lah. Yang ketahui bahawa mereka ahli sunnah wal jamaah, yang memang iltizam dengan dalil. Yang memang melazimkan diri mereka dengan dalil, tak nak buat bid'ah. Ya? Ijtihad sendiri, kalau dia ahli ijtihad, di imam tu. Macam mana nak ijtihad? Ramai nak ijtihad bahasa Arab tak lepas. Macam mana nak ijtihad? Kan?
Ijtihad boleh dalam bab yang ijtihad bab keduniaan lah, bab keduniaan. Bukan, tidak berkaitan dengan bab keagamaan. Ijtihad kan, nak pakai mikrofon mana satu untuk letak kat masjid. Ada kaitan agama tak? Ada kaitan agama, betul lah. Azan kan? Tapi ijtihad dia walaupun berkaitan agama, bukan berkaitan dengan pendalilan agama. Cuma berkaitan suara mana lebih bagus. Kan? Sound mana yang lebih clear. Sama je ijtihad untuk jaga Quran. Bukan nak cipta ayat Quran baru, tambah ayat Quran, kurangkan ayat Quran, panjangkan yang pendek, pendekkan yang panjang, atau bunyikan, dengungkan yang tak dengung atau sebagainya. Bukan ijtihad bab tu. Ijtihad nak simpan Quran, nak rakam ke, nak letak kat kitab ke, nak tulis ke, nak letak dalam handset ke, tak apalah. Zaman dulu, zaman bila dah maju kertas dan sebagainya, dia catat kat kertas, dia bukukan supaya dia terpelihara. Zaman sekarang dah masuk ke handset, dia tak ubah sikit pun ajaran Islam. Itu hanya alat-alat dan juga kemajuan yang boleh kita ambil. Tak ada masalah walaupun berkaitan Al-Quranul Karim. Ini bukan bid'ah yang kita sebut. Yang kita sebut adalah orang yang mengubah isi kandungan agama, menambah atau mengurangkan. Bila kita cerita bid'ah, orang anggap macam kita ni jahil sangat. Tak tahu tentang sejarah pembukuan Al-Quran, sejarah pembukuan hadis. Kita tak bincangkan tentang alat-alat ini. Kita bincangkan alat bila alat tu wujud zaman Nabi dan Nabi boleh buat tapi Nabi tak buat. Itu alat yang kita bincang, wasilah yang kita bincang. Sebab ada ulama yang kritik penggunaan tasbih. Kerana penggunaan tasbih wujud pada zaman sebelum Nabi SAW. Dan orang tahu, tapi Nabi tinggalkan, Nabi tak amalkan, Nabi ajar cara lain. Jadi kalau kita gunakan cara kira dengan tasbih, sedangkan Nabi ajar kira pakai tangan, artinya kita meninggalkan yang lebih aula. Kat situ yang dibincangkan. Kalau wasilah-wasilah sesuatu yang wujud zaman Nabi, tapi Nabi tinggalkan. Kalau benda yang tak wujud zaman Nabi, handphone, kereta ke, mikrofon dan sebagainya, wasilah ni boleh pakai, ikut ijtihad. Ijtihad kat sini artinya dalam bab keduniaan. Ada kaitan dengan agama, bila ada part-part tertentu ada kaitan dengan agama. Boleh tidak solat seorang-seorang pakai mikrofon? Kan? Solat seorang pakai mikrofon boleh tak? Ustaz kata bab dunia tak ada kaitan. Boleh pakai mikrofon, boleh apa semua ni. Solat seorang rakam buat live. Kan? Boleh tak buat solat tahajud buat live? Ada kaitan agama, tak ada kaitan agama? Kita kena tengok. Amalan tu amalan yang perlu dizahirkan, disyiarkan ataupun tidak. Kalau berkaitan dengan azan, memang syiar. Azan syiar untuk disebarkan, untuk diperlihatkan dan sebagainya. Tapi kalau amalan-amalan fardiyah bukan untuk disebarkan. Apa tujuan pakai mikrofon pula? Solat seorang-seorang pakai mikrofon. Dia buat dunia, tapi dia akan melanggar asas-asas agama. Sebab tu kita larang. Lagu dibawa masuk dalam solat tahajud. Solat tahajud supaya jadi hati tenang, letak lagu yang sound-sound macam motivasi tu. Saya pernah orang perdengarkan, Ustaz, lagu ni bagus untuk tahajud. Saya kata, dia bagus kalau pasang tahajud. Suara yang sound slow-slow, nama apa? Harmoni macam tu lah. Dia bunyi yang ada bunyi burung sikit-sikit. Kan? Gitaru. Ala-ala gitaru yang lembut. Jadi bagus kalau kita solat makin khusyuk. Dia kata, tak try. Tapi yang tu pernah dengar lah. Lagu tu pernah dengar masa kat motivasi. Masa kat kita buat camp apa kan. Dulu saya ikut juga camp buat apa? Program Aku Ingin Terbang kan. Tutup mata, letak tangan atas atas letak tangan apa? Macam ni, letak atas ibadat khusus macam tu, pasang muzik. Memang 100% macam dalam church kan. Ya, betul. Sebab tu kita ada bab macam kenapa kita larang? Dia ada kaitan dengan agama. Ada kaitan tasyabbuh, ada kaitan dengan menukar kaifiah ibadah secara asalnya dan macam-macam. Sebab tu kita larang. Bukan semata-mata alat yang tidak
mengganggu apa-apa kemaslahatan atau perkara agama. Okey, jadi kita balik tajuk kita letakkan Quran Sunnah kat depan. Lepas tu kita baru buat bila ada dalil Quran, dalil Sunnah baru kita buat. Ada dalil Quran Sunnah baru kita beriman dan percaya dengannya. Maklumat boleh ambil tapi letak tepi dulu untuk dikaji. Untuk jadi perkara akidah, perkara iman kita yakin dulu ada dalil Quran dan Sunnah baru kita yakin. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ada khilaf, kita kena khilaf. Benda ijma' kita tak boleh terima orang khilaf. Dah ijma' kenapa hang nak khilaf? Itu yang membezakan akidah ahli bid'ah ahli sunnah kat sini yang bab ijma' tadi. Bukan kita tak tahu adanya khilaf dalam sebahagian masalah akidah. Zaman salafus salih sedikit berlaku perubahan. Dan khilaf yang banyak dalam pendetilan yang tak wujud dalam kitab yang awal. Itu tak ada kaitan lah dengan manhaj. Kita tak belajar bab manhaj. Itu kita belajar bab lain. Bab ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni tak semua tafsiran yang berbeza tu boleh berbeza manhaj. Tak. Kita kena tahu yang mana perkara ijma' salafus salih, mana tidak khilaf yang kita jaga sebagai manhaj. Sebab tu bila berlaku khilaf yang kemudian berbentuk ijtihad, kita kena hadapi dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Kita jangan jadikan masalah-masalah yang ijtihad sebagai nas. Nak bagi contoh sikitlah. Kan? Isu yang besar berlaku di Arab Saudi bila jemaah Ikhwan Muslimin bangun menentang kerajaan dalam khutbah dan sebagainya, buat kacau dalam Arab Saudi. Ni hakikat pahit yang kena terima oleh jemaah Ikhwan apa yang berlaku di Arab Saudi. Saya tak sebut di negara lain. Bila berlaku perang Teluk dan Hay'ah Kibar Ulama memutuskan bahawa boleh mengambil bantuan Amerika ketika itu untuk mengelakkan peperangan dengan Saddam Hussein ketika itu. Masa tu tak ada label ikhwani salafi bukan nak bergaduh, tak ada lagi zaman sebelum tu. Bila wujudnya perselisihan ni, bila dah diputuskan antara kibar ulama khilaf, gaduh panjang dalam tu, berbincang lama sehingga mereka ambil keputusan bahawa boleh untuk selamatkan nyawa lebih ramai berbanding dengan mengambil akhafud dararain, dengan memberikan 10 tahun Amerika bagikan base di tanah di beberapa base di Arab Saudi. Dan saya sempat di Arab Saudi hari-hari last tentera Amerika. Kami jumpa tentera ni di tentera Amerika yang masuk Islam ketika di haji 2014, 2003 dah keluar. 2004 tu masa pergi sempat mereka pergi haji last. Macam mana jeneral ulama, jeneral masuk Islam dan sebagainya. Ini pengalaman saya di Arab lah, di Arab Saudi ketika itu. Tahun last, perang Teluk pada tahun 1993. 10 tahun lepas pada tu, 2004 tu last lah, habis. Okay. Ini base tentera. Dengan harapan dengan ambil darurat, kemudian ditubuhkan pasukan untuk berdakwah dalam kem mereka ni dan sebagainya. Mana ada tentera Saudi yang berkhidmat di kem yang di kalangan mutawak, tentera-tentera yang terlatih untuk berdakwah sekali. Ini perbincangan saya bukan nak sokong 100%, tapi kata ada ijtihad ketika itu untuk elakkan berlakunya perpecahan. Bila nak perang dengan Saddam serang Arab Saudi, lepas serang Kuwait. Kan? Saudi yang hantar tentera bantu Kuwait. Lepas tu lepas Kuwait, Arab Saudi. Yang nak bagi bantuan bila Saddam nak serang Saudi ada apa masa tu? Saudi zaman tu bukan Saudi sekarang yang beri tumpuan kepada pertahanan. Dia tak ada kekuatan. Nak lawan Saddam Hussein memang tak mampu. Yang nak hulur bantuan siapa? 4 benda yang selalu disebut. Ana ceritalah, ana jarang cerita di bab-bab ni. Ana cerita balik apa yang Syekh sebut, cerita pengalaman mereka. Waktu tu yang 4 kuasa yang nak hantar bantuan. Satu orang Saudi yang pergi berjuang jihad, dengan Usamah bin Laden dan sebagainya. Yang kedua, Ikhwan Muslimin yang latih untuk jihad, nak wujudkan negara Islam
kebalikan Khalifah Islam pada zaman tu semua sekali, yang ada pasukan-pasukan kecil. Ketiga, Rusia. Keempat, Amerika. Kata, lepas mereka bincang, tiga ni nak lawan dengan Saddam, Saddam senyum je. Nak ugut Saddam, siapa? Tiga ni. Dia bukan kuasa besar yang boleh menggerunkan Saddam Hussein ketika itu, rahimahullah. Kita tak setuju dengan ijtihad beliau zaman tu. Katalah ijtihad sama ijtihad. Kita tak setuju. Bukan berarti kita kata Saddam Hussein ni sampai kita nak kutuk, tak. Kita tahu pengakhirannya dengan kalimah la ilaha illallah, semoga Allah terima. Itulah kebaikan yang Allah tunjukkan zahir kepada kita. Tapi ijtihad ketika itu menyerang sesama Islam, kita tetap tak setuju. Menyerang negara Islam, memusnahkan tempat minyak, minta sebagainya, kita memang tetap tak setuju. Anak nak cerita ijtihad. Sekarang ni apa berlaku? Bila Hay'ah Kibar Ulama ijtihad kata boleh, tinggal dua je, Rusia dengan Amerika. Rusia jahat sangat, tengah gaduh dengan semua negara Balkan masa tu. Isu-isu Rusia ni pada zaman tu, zaman dengan Chechnya, dengan isu yang begitu banyak, baru isu Afghanistan dan sebagainya. Amerika tak jahat sangat. Dia kurang jahat masa tu. Jadi ijtihad kata ambil Amerika lah pandangan. Sejak tu hubungan lebih kuat dan sebagainya. Okay. Bila ambil ni jadi apa? Saudi, tali barut Amerika, Saudi ini memang akan jadi begitulah ceritanya. Yang rakyat Saudi setuju tak setuju? Kata tak nak, semua tak nak. Semua tak nak. Tapi keadaan yang begitu, ditanya kepada Hay'ah Kibar Ulama, dibentangkan tentang kekuatan sebagainya. Bincang. Last kali saya kata, nak selamatkan peperangan hanya boleh dengan ambil salah satu kuasa, Rusia ataupun Amerika. Lebih kurang mudarat adalah Amerika. Bila dikata bawa Amerika, ikhwan muslimin dan juga golongan jihadiyah, kaum orang Saudi yang pergi berjuang sebagainya, mereka inilah mula lawan. Sebab tu wujudnya golongan Salafi jihadi, Salafi jihadi, Salafi yang pergi jihad pada awalnya, yang tak nak pemerintah lah sekali, bergaduh dengan pemerintah sebab tak terima, takut dan sebagainya. Dan wujudnya golongan ikhwan ni, level betul-betul ikhwan ni pada zaman tersebut, kerana mereka lawan kerajaan, kutuk kerajaan, ajak dua-dua puak ni ajak, sehingga Qasim ingin memisahkan diri daripada Arab Saudi, beberapa daerah lain, Najran dan sebagainya. Kacau bilau dalam negara Saudi, dan inilah satu isu nasional, sehingga wujudnya istilah ikhwani terhadap orang-orang yang mengkritik kerajaan ketika itu dan mewujudkan huru-hara dalam masyarakat di Arab Saudi. Tuan-tuan, saya tak cerita di tempat lain, saya cerita di suasana Arab Saudi. Jadi wujudnya ulama-ulama dakwah yang menggelar golongan sebagai ikhwani. Ada ikhwani. Nama ikhwan masih buruk sampai sekarang. Orang yang terlibat zaman tu, zaman sekarang masih hidup jadi syekh-syekh. Jadi nak bersih nama, ambil masa lama sikit lah untuk di sejarah Arab Saudi. Okey. Jadi kita tahu bahawa isu besarnya di situ. Bila isu besar di situ, mula dibincangkan tentang manhaj. Mula perbincangan berkaitan dengan manhaj begitu dalam, begitu detail. Mula ditahzir manhaj ikhwan dan sebagainya, sampai zaman sekarang. Okey. Jadi isunya berkaitan dengan, ya kita tak setuju. Tapi ia berkaitan dengan dia bukan nas, dia berkata ijtihad. Kenapa ulama sebutkan istilah ikhwani untuk merujuk kepada golongan ikhwan yang membuat pemberontakan dan juga khutbah-khutbah yang masa itu? Sebab kerana sama dengan perangai khawarij. Nak jatuhkan sampai nak kepisah dari kerajaan, jatuh kutuk kerajaan dan sebagainya. Tapi bukan kata ikhwan khawarij, no. Ikhwan artinya manhaj yang kritik begitu. Jadi kita terima. Saya belajar dari Arab Saudi, tahu jelas perkara ini, duk bincang-bincang dengan saya. Awal-awal mana boleh terima, kita dibesarkan keadaan usrah. Kita hidup dalam usrah, kita daripada sekolah lagi sampai pada ni jadi nakib usrah. Tiba-tiba sampai sana kata tak betul usrah, jadi kita nak terima tu susah. Bincang lama dengan Syekh, sampai Syekh kata kena belajar fahamkan betul-betul tempat khilaf. Okey. Gelaran dan keadaan begitu, kalau kita lihat pada sejarah ikhwan, berbeza dengan tempat lain. Berbeza. Kadar kesalahan tu berbeza. Sejarah di Malaysia agak berbeza. Keadaan juga agak berbeza.
tak setuju ya, tak setuju tentang manhaj. Macam mana boleh wujudnya 2 bai'ah dalam satu bai'ah, wujudnya begini. Ada perbincangan-perbincangan secara manhajnya. Tetapi kesan keburukan dan gerakan sejarah itu berbeza satu tempat dengan tempat yang lain. Maka kita tak ada hukumkan dengan satu gelaran itu untuk semua dengan secara pukal. Tahu ya, tak setuju. Tapi bab hanya kerana dengan sejarah yang berlaku di Arab Saudi ketika itu, kita hukumkan dengan semua orang yang pergi usrah sikit, kita kena tahzir dia ni tak kena, atau bermusuh dengan semua gerakan Islam yang ada kat Malaysia bahawa mereka ni ikhwani, macam tu saja kata, tak sesuai. Tidak sesuai. Kita kena lembut, fahamkan manhaj, fahamkan macam mana kita perlu setia pada kerajaan dan negara, setia pada Yang Tuan Agung sebagainya. Jangan wujud baik dalam bai'ah. Kalau nak kena fahamkan perkara ni. Dakwah begitu saya nampak lebih baik. Sebab gelaran dan label itu bermutu ijtihad. Bila ulama Saudi sebut ikhwan, saya tak rasa, saya pun setuju je. Setuju sangat apa yang Saudi sebut dengan sejarah yang ada dan kita tahu itu keadaannya. Tapi saya tidak mengimport dan tiru 100% untuk diletakkan pada semua tokoh-tokoh ikhwan begitu sahaja. Betul ada yang berjaya besar dalam masyarakat, ada yang kita nampak macam Tuan Guru Ni Aziz walaupun berada dalam jamaah yang dikaitkan dengan ikhwan muslimin atau ada kaitan dengan ikhwan muslimin, tetapi masih memperjuangkan akidah salaf, bicarakan kadang tidak memerlukan masalah akidah, masih mengajak pada al-wala al-bara. Salah tetap ada, tapi kadarnya tetap berbeza. Jadi label tu ijtihadi. Dan kita tak boleh kata bila orang tu ikhwan ni dia jadi khawarij macam Saudi, tak. Sini kalau orang tu ikhwan ni dia duduk dalam parti tertentu yang ikhwan ni, dia tak khawarij, dia berada dalam sistem negara. Tapi kita tak bolehlah terima 100%. Ini perlu pada ijtihad. Panjang tajuk ni. Saya nak fahamkan, kita kena fahamkan bab ijtihad. Kita bukan sebab jadi ada orang ta'assub dengan ikhwan sampai ikhwan ni tak ada salah langsung, ada yang benci tentang ikhwan tak ada kebaikan langsung, sehingga cerita seolah-olah kalimah dan gelaran ini sebagai satu nas. Kita katakan ijtihad, muwaffaq. Ketika gerakan pada zaman tersebut, gerakan Syekh Rabi' dan anak-anak muridnya mentahzir golongan ikhwan berjaya menyekat gerakan yang melawan kerajaan ketika itu. Satu jasa yang besar. Tapi kita tahu bahawa zaman berubah, keadaan berubah, tempat berubah dan sebagainya. Kita perlu ijtihad mengikut ruang, dan kita pada penghujungnya kita nak apa? Nak orang kembali beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada asalnya dia dari kumpulan mana pun, kita tak tengok pun dia dari asal mana nak. Kita nak kembali, semua orang nak kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tahu salah, yang salah tu jangan ikutlah. Tahu yang mana salah. Sebab tu kalau orang yang ikut di satu kumpulan tentu berjaya mengubah, berjaya mencorakkan sunnah sebagainya, silakan. Yang pergi ikut terpengaruh dan tinggalkan sunnah dan sebagainya, tak boleh. Sebab tu kita nampak fatwa masyayikh berkaitan dengan jamaah tabligh, kadang-kadang membenarkan, kadang-kadang tidak membenarkan, satu ketika membenarkan, kemudian mentahzirkan. Kenapa begitu? Adakah mereka ni manhaj mereka berubah? Oh, mumayyiz Syekh Utsaimin dulu kata boleh ikut tabligh, waktu larang balik, contoh. Tak, Syekh Utsaimin hidup di Qasim dan tahu macam mana. Memang awalnya benarkan, lama-lama tengok, dia bukan boleh ubah apa pun. Sistem tu dah ada kat jemaah tu, dia pula yang terikut, lama-lama bercakap, bila balik, diberitahu pada Syekh, ramai yang bercakap benda yang dhaif disebarkan masyarakat. Benda yang, kisah-kisah yang batil, Syekh kata, tak boleh lah kalau macam tu. Sepatutnya dia yang mengislahkan, tapi dia yang terikut. Jadi fatwa kepada Syekh tidak membenarkan. Kerana mempengaruhi. Dia dipengaruhi, bukan dia mempengaruhi. Dan ijtihad, bab ijtihad ni kita tak boleh nak pergi salahkan masyayikh. Oh, Syekh Utsaimin tak jelas. Mumayyiz ni bila orang manhaj tak jelas, tak clear, betul-betul tak clear. Tapi dalam bab ijtihad kadang-kadang ada keperluan kepada melihatkan kepada maslahah. Lihat pada maslahah, tapi jangan sampai
maslahah yang dimaksudkan itu maslahah peribadi. Yang kita maksudkan maslahah agama, maslahah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terbaik untuk sebarkan sunnah, ijtihad untuk suasana keadaan dan masa tertentu, tak dipersilakan. Yang pentingnya maslahahnya betul-betul maslahah mu'tabarah syar'iyah yang memang diterima dalam syarak. Okey. Balik semula pada teks insya-Allah. Ada kata roh ni qadim. Siapa kata? Golongan yang pergi belajar dengan falsafah timur, ahli falsafah timur. Jadi dicuba kaitkan dengan agama Islam. Apa yang berlaku? Dia pun bawa dalil, dia kata. Di ayat Quran, ayat sama yang kita baca selama ni tak pernah faham macam tu. Dia pun bawa dalil. Dia kata Allah telah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Dia kata amri rabbi, amri rabbi urusan Allah, artinya dia qadim. Mereka tanya tentang ruh. Katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ini sifat Allah lah. Allah kan qadim. Nampak dia jumpa dalil. Sebenarnya dia bukan kefahaman dia dah ada kefahaman. Dia dah cuba cari dalil. Sama macam orang beramal. Saya lupa tak habis cerita tadi. Kita letak sunnah kat depan baru kita amal. Bagi sebahagian daripada orang yang tak ikut sunnah betul-betul, dia amal main amal je. Dalil tak dalil, sahih tak sahih, amal je lah. Betul tak? Itu prinsip dia. Asalkan baik buat. Prinsip dia, betul? Asalkan baik buat. Penghujungnya, semua cari dalil. Penghujungnya, yang hanya beramal kalau ada dalil, dengan yang tak kisah ada dalil tak ada dalil, penghujungnya anak murid tanya, mana dalilnya? Mana boleh buka kitab fiqh tak ada dalil? Mana mungkin orang boleh belajar ajar agama? Nak cerita boleh cerita. Tapi praktikalnya dalam agama ni, mana ada orang boleh terima sesuatu tanpa dalil. Dia bila dah beramal, dah berakar umbi, tiba-tiba orang kritikan mesti beragama, mesti balik kepada Quran Sunnah, balik kepada sumber asal. Jadi penghujungnya tanya, mana dalil? Masa terdapati bahawa golongan yang tak kisah dengan dalil pada awalnya, dialah jadi ahli sunnah yang sebenar. Semua dalil dia amal. Dalil yang sahih, power lah. Itulah kita bermazhab Syafi'i, dalilnya sahih. Semua. Betul, kita terima pun. Itu khilaf, ijtihad je lah. Nak pakai fik mazhab ke, nak pakai mazhab lain ke, atau nak fik tarjih ke. Masalah yang kita kata tak ada masalah. Tapi masalah kat mana? Yang kedua, kalau dalil tu dhaif, kerana ada pejuang hadis dhaif. Dia amal tu amalan dah amal dah. Tapi bila dalil tak jumpa yang sahih, jumpa yang dhaif, maka kan ada pejuang terhadap hadis dhaif. Ketika itulah dia belajar tentang fungsi hadis dhaif. Macam kita tak tahu fungsi hadis dhaif. Mereka tak boleh bezakan antara hadis dhaif dan palsu. Mereka tak tahu yang mana maudhu', yang mana palsu. Mana mungkin orang belajar usul hadis, musalah hadis, tak bezakan maudhu' dengan hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Takkan sejahil itu manusia yang belajar agama nak cakap begitu. Kita nak cerita tentang bila nak amal satu benda, letakkan Quran Sunnah kat depan. Letakkan Quran Sunnah kat depan. Itu yang membezakan manhaj sebenar. Bila cari dalil, kita kembalikan kepada penilaian seperti awalnya. Al-aslu fi syara'. Satu benda ni ada asal syarak dengan apakah dalil yang mengatakan dia ni ada asal daripada syarak. Jadi masalah kepada beberapa amalan, bila bincang bab hadis dhaif, mereka lah pejuang hadis dhaif. Sebab nak cari dalil, jumpa hadis dhaif. Tak jumpa dalil, selesai ke? Pejuang hadis dhaif akan berubah jadi pejuang kepada qaul ulama. Tak ada dalil, tapi ada qaul ulama. Dibawa segala qaul ulama. Lagi dia kata apa? Tadi dia kata, kita tak boleh beza hadis dhaif dengan hadis palsu. Dia akan bawa hujah ulama perbincangan tentang boleh beramal hadis dhaif tidak dalam bab fadail amal. Sedangkan dia cerita bukan fadail pun, dia cerita tentang hukum ni. Dia cerita tentang hukum syarak, bukan.
Kemudian bila tak ada dalil, jumpa hanya qaul ulama, mereka akan jadi pejuang qaul ulama. Kita perjuangkan ulama, mereka tidak hormatkan ulama, mereka tidak ini. Dah cerita masalah nombor 2 lagi. Itu kalau jumpa qaul ulama. Tak jumpa qaul ulama. Mereka lah pejuang bangsa. Adat masyarakat. Hukum hakam. Tak jumpa lagi. Jumpa dalam mimpi. Mereka lah pejuang kepada mimpi. Apa sahaja yang ditemukan akan jadi, mereka akan jadi pejuang dalam semua bab. Last sekali orang pegang tentang hadis yang kita nak cerita tentang hadis amal yang sahih. Oh, inilah mereka yang anti kepada hadis dhaif, anti kepada ulama, anti kepada adat masyarakat, anti kepada mazhab, anti kepada ini. Semua label diberikan kepada orang yang daripada awal lagi ingin berhati-hati dalam beramal. Cara antum clear lah bab ni. Sebab tu bila kawan-kawan yang mencari dalam debat ni kata, entah beritahu dulu. Entah manhaj entah macam mana. Entah pegang tak usul entah boleh tak beramal kalau tak ada dalil. Beritahu siap-siap. Kalau cerita buat amalan, biar beritahu senang, awal-awal senang-senang. Kalau kata ada dalil baru beramal, okey kita clear. Kalau tak, kita bincang yang undang-undang asal nak berdebat dan berbincang ni dulu. Manhaj yang jelas. Supaya satu perbincangan ilmiah tu terarah. Kalau anak-anak bincang entah kata mimpi pun masuk, tak payah bincang lah. Biarlah entah bagi amal dengan mimpi. Anak tak masuk. Anak kata agama dah sempurna. Tapi mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata. Takkan Rasulullah ajar benda salah. Kalau betul mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah tak akan ajar amalan baru. Sebab Nabi kata agama sempurna dah. Kalau betul jumpa Nabi, tak mungkin Nabi ajarkan satu amalan baru, agama satu berbentuk dalam agama, perkara asas agama, benda yang baru. Tak mungkin. Kalau mimpi itu hak jumpa Rasulullah, tak mungkin ada amalan rahsia Nabi nak bagi pada. Ni amalan kamu je Allah yang Allah bagi kelebihan benda ni. Orang lain tak dapat. Tak mungkin. Tak tahu ni jumpa siapa. Dari mana? Lepas tu kita bukan mengingkari mimpi. Ada orang kita cepat mimpi, dia boleh bawa qaul ulama. Ulama berhujah dengan mimpi begini-begitu. Dah pening pula nak jawab. Waktu biasanya saya tak layan, malah nak layan. Kalau dalam majlis ilmu macam ni kita sudah terangkan. Kalau ni biar tahu dengan jelas. Jadi kita bukan bermasalah dengan masalah qaul amalkan hadis dhaif ataupun tidak, ataupun ikut mazhab atau tidak, ikut hormat ulama atau tidak, hormatkan masyarakat ataupun tidak. Kita belajar usul fiqh, kita tahu, kita qawaid fiqhiyah, kita belajar al-adah muhakkamah. Tapi kat mana muhakkamahnya? Part mana? Semua ni kita belajar. Perbincangan ilmiah ni dia ini detail penjelasannya. Penghujungnya kembali pada manhaj. Macam mana cara kita berdepan dengan perkara tersebut. Dalam keadaan kita nak amal yang sahih pun kena manhaj jelas juga, clear juga. Jangan sampai semua orang kita tahzir, semua orang kita keluar. Sebab itulah persamaan antara ni perkara Salafiyah dengan Khawarij kat mana? Ni kena cerita clear betul-betul. Dalam bab ta'rif iman. Qaulun iman apa? I'tiqadu bil qalbi atau i'tiqadu bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Sama tak? Ahli sunnah cakap begitu, Khawarij pun cakap begitu. Kita nak macam mana? Kita ni Murji'ah dah pergi ke tepi lah. Kita tahu bahawa yang melampau tolak amalan, tak masuk amal ni Murji'ah, golongan haluan kiri. Golongan haluan kanan Khawarij. Sama dengan ahli sunnah. Tapi beza kat mana? Beza dalam bab mengeluarkan seseorang daripada Islam. Bab memasukkan amalan dalam iman, dalam amal sama. Tapi dalam bab mengeluarkan orang daripada Islam, bab takfir, beza. Khawarij tak ada station. Semua yang dosa besar yang dalam Quran sebut kafir, terus kafir dan sebagainya, dia tak ada station. Ahli sunnah tidak. Sudah tengah-tengah. Nak takfir, selagi dosa yang tak ditakfirkan, tidak ada dalil dan sebagainya, bukan dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan daripada Islam, kita tak keluarkan.
Yang mana terkeluar daripada Islam, memang confirm amalan terkeluar daripada Islam, orang tu buat, ada stationnya. Kita kena iqamatul hujjah. Kita kena tengok intifa'al mawani'. Kita kena tengok keuzuran-keuzuran yang ada pada dia, yang tak mungkin boleh dihukumkan secara peribadi kecuali kita kenal dan tahu kes secara spesifik. Mungkin dia jahil, mungkin dia lupa, mungkin dia tak tahu, mungkin dia ada syubhat, mungkin dia ini, mungkin dia itu, mungkin tak sengaja, mungkin terpaksa, mungkin terikut mak ayah, mungkin taklid, dan macam-macam station yang perlu kita clearkan dalam proses untuk iqamatul hujjah dan untuk hukumkan secara personal. Ya saya. Betul. Sebab tu kita ada kat tengah-tengah. Kalau bincang bab amalan masuk dah ni, Murji'ah akan tuduhlah. Sebab tu akan ada suara Wahabi ni Khawarij. Dan memang nak tunggu Khawarij pergi ambil kaul Murji'ah tak mungkin lah. Dia akan ambil yang kaul ulama salafiyah yang cerita tentang iman, cerita tentang tegakkan sunnah, amalkan yang sahih, dan cerita tentang jihad, cerita tentang ni. Mestilah dia pilih yang ini. Tetapi kena ada pembeza. Sebab tu sesama ikhwah salafiyah sama kita kena ingatkan betul-betul, jangan mudah-mudah takfirkan orang. Takut orang labelkan ahli sunnah yang berada di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Golongan zaman sekarang ni zaman apa? Siapa yang kuasai kebanyakan manusia? Irja' yang menguasai dunia, Islam liberal dan sebagainya. Inilah golongan irja' yang ada ni, yang tak kisah tentang sunnah kau, amalan tu peribadi, tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Biarlah aku nak amal kubur masing-masing. Ramai yang macam ni. Salah tak salah? Dia buat bid'ah, buat salah, kita tak boleh tegur. Amalan masing-masing. Terima tak terima pun dapat. Ini yang semakin liberal semakin diterima. Zaman sekarang ni zaman irja'. Zaman ramai golongan yang terpengaruh dengan pemikiran irja'. Jadi kalau ustaz tu makin boleh masuk dengan ahli maksiat ke, boleh buat bid'ah ke, boleh ni sini, yang jenis tak ni semua sekali makin boleh menggayakan dirinya dengan dalam ikut gaya dan tempat, ustaz tu akan diterima. Terbaik ustaz tu. Kan? Malam-malam dia boleh masuk kelab, dia kata. Dia boleh berdakwah dalam kelab. Ya ke? Berdakwah dalam kelab. Boleh ke? Kalau tiba-tiba termasuk dalam kelab dakwah, tak apalah. Tapi bukan pergi masuk kelab. Kenapa tak ada dakwah kat kelab? Sebab tempat maksiat. Kita dilarang menghampiri maksiat, menghampiri zina. Kita kena ikut hukum syarak. Kalau pergi dalam kelab dalam keadaan jadi sebagai pegawai polis ke, pegawai penjaga agama ke, silakan. Tak ada masalah pun pergi dalam kelab ke, pakai baju uniform ke, atau pergi nak siasat, betul-betul nak siasat, silakan. Tapi kalau pergi hidup sekali kat kelab, berjoget sekali apa sekali, kata dakwah. Tak boleh, salah hukum syarak. Jadi tapi kita kena ingat, kita kena bezakan dakwah salafiyah ni dengan golongan Khawarij. Dan golongan Murji'ah memang mereka dah pergi ke arah ke bid'ah dan maksiat banyak. Golongan yang multazim ini, yang betul-betul beramal ni, dia berdepan dengan fitnah seperti Ibnu Muljam dan sebagainya. Dia cenderung untuk menghukumkan golongan lain dengan hukuman yang berat. Sebab tu kita kena jaga dua-dua. Jangan pandang ringan terhadap bid'ah dan juga syirik dan kekufuran. Pada masa sama kita kena ada hati rahmah. Seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdepan dengan pelbagai perkara. Nak jadi tengah-tengah wasatiyah ni bukan mudah. Sebab tu banyak seminar-seminar diceritakan tentang bab wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena faham betul-betul lah, kena faham betul-betul. Sebab tu golongan Khawarij cukup mudah untuk mengkafirkan orang. Pemisahnya tentang kekufuran. Tetapi dia bermula dengan apa? Bermula dengan bermudah-mudah membid'ahkan orang. Ini cerita, saya bukan jadi ahli bid'ah ni. Nak cerita betul. Jangan bermudah-mudah. Kita dalam berdakwah, kita mula dengan apa? Mula dengan sifat rahmah.
kita ingin mengubah. Di kalangan ramai yang buat bid'ah, kita bukan pergi untuk jauhkan mereka daripada sunnah. Kita selagi mampu kita bawa mereka kepada sunnah. Kita adalah sebahagian daripada ahli masyarakat. Kita yang perlu mengislahkan. Ni manhaj dalam bekerja. Bab manhaj dalam bab akidah clear. Tapi dalam bab bekerja, kita dah hidup sesama kita je. Untuk selamatkan, untuk kita yang lemah, ialah selamatkan, kita jauhkan diri. Kita jauhkan daripada ni. Tapi bagi yang mampu mengubah, mampu mempengaruhi dan sebagainya, hidup dan terjun dengan masyarakat dalam bab-bab yang boleh bersama dan mengubah, itu lebih afdal. Bukan bab yang berbeza kita tak tegur, bersama dan juga mengislah dan menegur. Berdakwah dalam masyarakat itu lebih baik daripada memisahkan diri daripada masyarakat. Ada orang bid'ah banyak zaman sekarang, dia pergi buat kampung kak, dalam tempat-tempat tertentu, perkampungan khas, perkampungan ahli jannah, perkampungan sekian dan sekian, tak nak terima ada bid'ah sebenarnya. Dah hidup sama sendiri. Penghujungnya tokohnya meninggal, dia jadi orang awam. Masalahnya kalau pisah masyarakat, apa yang berlaku? Kalau orang alim masih hidup, tak apa. Sampai satu masa, orang alim yang ada, mati. Dan mereka masa itu memisahkan diri, hanya terima sesama sendiri. Adakah mereka jamin selamat? Tidak. Kita kena hidup bersama dengan masyarakat. Berbai'ah, berhidup masyarakat. Ikut undang-undang yang ada. Nak ubah ikut ruang undang-undang. Ubah ikut apa yang kita mampu sebagainya. Hidup. Dalam kita cerita akidah ni tegas. Tapi cerita bab kemasyarakatan, cerita dalam bab amalan kita perlu tahu waqi' dan hidup sama masyarakat kita. Kita tahu. Bila kita nak dakwah, tahu kat mana sensitif, yang mana tidak dan sebagainya. Itu ijtihad. Itu ijtihad, ruang ijtihad kita dalam berdakwah. Baik, sampai sini minggu depan insya-Allah kita sambung semula perbincangan berkaitan dengan kul ruh min amri rabbi, tentang dalil golongan ini dan cara untuk tolak insya-Allah. Baik. Tak buka soalan kot insya-Allah, dah lambat. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.